أطهر أرض قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. Kita mulakan ijtima' ilmu kita pada pagi ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk pada tajuk yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu maknanya bersalahan. Tu bahasa orang lama sebut bersalahan. Kita bahasa baru ni pakai bersalahan. Bersalahan ni maknanya tak sama. Sebut bersalahan tu yang orang malas belajar kitab tauhid. Bersalahan Allah Ta'ala itu pada segala yang baharu. Apa benda tuan-tuan? Yang baharu itu apa? Bersalahan tu apa? Bahasa zaman kita sekarang ni ialah Allah tak sama dengan makhluk. Itu bahasa dia. Apa makna mukhalafatuhu lil hawadith? Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan apa benda pun. Salah satu sebab orang tidak minat untuk belajar tentang tauhid, kitab-kitab tauhid, sedangkan pelajaran tauhid itu wajib dipelajari. Salah satu sebabnya ialah penggunaan bahasa. Ni tuan-tuan, ni adik-adik ni, anak-anak ni, besok dah jadi penulis ke apa ke, tolong terjemahkan kitab ni dalam bahasa yang mudah-mudah bagi faham, supaya senang faham. Boleh juga ustaz pakai bahasa lama, dia boleh. Masa dia baca, dia baca pakai kitab bahasa lama. Tak apa, tapi huraikanlah cara orang baru. Walaupun isinya macam bahasa gaya bahasa yang lama, tapi kita lah yang modifikan dia menggunakan gaya bahasa yang moden. Kalau ustaz yang hurai tu pun dia menggunakan bahasa lama, yang mengaji tu orang baru, memang tak faham lah. Baik, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala itu pada segala makhluk yang baharu. Maksudnya tidak sama Allah itu dengan sesuatu pun makhluk. Sama ada pada zat, pada daging. Allah tidak ada daging macam kita. Allah tidak ada darah macam kita. Allah tidak ada tulang belulang macam kita. Allah tidak ada mata macam kita. Allah tidak ada rambut macam kita. Allah tidak ada hormon macam kita. Allah tidak mempunyai jasad macam kita. Itu zat. Dan tak sama Allah pada sifat. Sifat manusia mati, sifat manusia mengantuk, sifat manusia ni letih, sifat manusia ni mengah, sifat manusia ni jemu, sifat manusia ni marah, sifat manusia ni penyegan, malas. Itu sifat manusia. Allah tak ada sifat-sifat itu. Allah tak mengantuk, Allah tak sakit perut, Allah tidak tua, Allah tidak muda. Allah tidak jadi macam kita sifat lupa. Mustahil Allah bersifat dengan sifat lupa. Allah tidak bodoh. Makhluk ni bodoh. Cerdik pun kadang-kadang jadi bodoh juga. Berapa banyak orang yang pandai-pandai bodoh juga. Lalai kena juga. Betul tak? Saya tak kata lah, orang kata kan. Jadi pandai-pandai jadi doktor. Suami doktor, isteri pun doktor. Cerdik lah tu. Tapi bila menikah bersanding, duduk atas pelamin. Tegak tengok depan. Orang belah kiri kata, amboi, tak tengok belah kiri pun, tengoklah sikit. Mereka pun tengok. Nampak tak? Sekali orang belah kanan belah kata, amboi, kami belah kanan pun nak tengok. Tengok belah kanan belah. Macam bagi salam ya.
Tambah nikah di kampung. Orang di dapur pun nak kata. Orang di dapur pun nak tengok juga. Pergi tengok di dapur. Tegak dua-dua orang tu. Padahal dua-dua tu doktor tu. Cerdik dua-dua. Tapi boleh jadi kartun dua-dua orang tu. Tengok sini, tengok sini. Udah jadi macam tak cerdik lah nampak dah. Ini yang saya katakan tadi. Orang yang cerdik pun kadang-kadang jadi tak apa nak cerdik. Allah ni sentiasa bijaksana. Allah sentiasa bijaksana. Sentiasa tidak lupa. Manusia ni mudah lupa. Dulu dia kata orang mudah lupa, mai ke dia tak ingat. Mai kenal kat dia, saya tak ingat, saya lupa. Dulu dia kata manusia ni mudah lupa, mai dekat dia, dia pun tak ingat. Correct? Correct. Ya. Baik, kemudian dia mustahil dan segala perbuatan manusia tak sempurna. Perbuatan manusia tak sempurna. Perbuatan Allah maha sempurna. Manusia sekarang buat robot untuk menandingi kemampuan manusia. Tak sempurna. Robot yang terbaru yang dibuat oleh Jepun, robot Honda, dia ada 213 deria, 213 rasa. Pegang di sini bunyi lain, pegang di sini bunyi lain. Dan pembuat robot tu kata dalam tempoh beberapa masa akan datang, manusia akan jatuh cinta dengan robot dan akan ada hubungan badan dengan robot. Tak perlu lagi cari orang. Tak nikah tak apa dah lah ni, nikah dengan robot, bela robot seorang di rumah. Baru ni robot tu ditunjukkan dalam TV. Ya, macam orang, rambutnya rambut orang, kulitnya dibuat daripada silikon. Memang nampak macam orang. Sehinggalah pelayan restoran tu, pelayan restoran menyangkakan yang itu adalah orang, rupanya robot. Tak lepas beza robot dengan orang. Ini di Jepun. Macam mana pun dia membuat robot untuk jadi orang, tetap tidak akan jadi orang. Manusia ni Allah Ta'ala ciptakan sempurna. Dia ada perasaan, dia ada jantung, dia ada hati, dia ada jiwa. Kulit yang Allah Ta'ala buat pada kita, kulit yang paling cantik. Tak ada siapa boleh tiru kulit yang Allah Ta'ala buat. Tapi bila manusia membuat sesuatu, maka akan jadi cacat dan celah pada pembinaan itu. Buat rumah, rumah akan retak. Buat cat, sapu cat, cat akan pudar. Buat baju, baju akan buruk. Ini ciptaan manusia. Ciptaan Allah tidak. Ciptaan Allah sempurna, cantik. Sekarang ni cuba tuan-tuan dengar betul-betul apa yang ada dalam surau ni. Dengarnya ialah bunyi aircon, mengeluarkan udara yang sejuk, nyaman. Manusia buat aircon, bunyi aircon. Kalau aircon tak bunyi, tu tanda dia rosak. Tak bunyi apa, senyap je, maknanya rosak. Tetapi sekarang Allah sedang memutarkan bumi. Bumi sekarang sedang berpusing. Tetapi tidak ada siapa pun yang pening kepala kerana bumi berpusing. Seorang pun tak terasa sekarang bumi berpusing. Sedangkan bumi sedang berpusing. Ada yang pening, ada yang terasa. Tidak. Begitulah halusnya ciptaan Allah. Besar sangat kita cerita pasal bumi. Tu saya ceritalah pasal bumi. Besar sangat. Tuan-tuan bangkit sembahyang subuh, kemudian pergi ke kedai, beli nasi lemak 2 bungkus. Pukul 8 pagi tadi, tuan-tuan makan sebungkus, isteri sebungkus. Air 1 gelas. Teh kosong. Bila nasi lemak masuk dalam perut kita, sekarang perut sedang memusingkan nasi lemak itu. Sedang memproses dan diproses. Ada tak bunyi? Siapa yang sekarang bunyi perutnya sedang memproses nasi lemak dan capati pagi tadi? Punya halus ciptaan Allah, sedang bergerak dalam perut tapi tak bunyi pun. Patut-patut bunyilah macam mesin basuh di rumah kita. Grung, 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 grung. Pasal dia sedang memproses. Tapi kenapa perut tuan-tuan tak bunyi? Sedar-sedar jadi darah, sedar-sedar jadi air kencing, sedar-sedar jadi najis. Halusnya ciptaan Tuhan.
Inilah dia yang dipanggil sebagai mukhalafatuhu lil hawadith. Baik. Dan Allah mustahil menyerupai dan menyamai segala apa yang sudah disebut sebelum daripada pelajaran kita ni. Maknanya menafikan zat Allah sama dengan zat makhluk. Allah tidak ada darah daging macam kita. Allah tidak ada usus besar, usus kecil macam kita. Tak sama. Dan menafikan sifat Allah menyamai segala sifat yang baru. Sifat kita lupa, letih, jemu, penat, mengah. Allah tidak ada jemu, mengah, penat, lupa, mengantuk. Kita mengantuk. Dah tidur pun mengantuk lagi. Sifat manusia macam itu. Seorang menguap, tunggulah sebelah dia insya-Allah menguap juga. Tak percaya cuba tuan-tuan menguap sekarang. Orang sebelah tu tempiah dah. Macam kita dah duduk dalam satu saf. Seorang sebelah tu menguap. Tunggu sebelah tu. Sekali dia juga menguap. Sebab apa? Itulah sifat. Itulah dalil menunjukkan adanya ilmu pukau yang disebut dalam bahasa kita ainun sihrun, sihir mata. Sihir mata ni bila tengok orang jatuh dia, bila tengok orang lupa dia, bila dia tengok orang tu akan hilang ingatan. Inilah dalil kenapa adanya sihir mata. Macam mana boleh berlaku sihir mata? Cuba tuan-tuan soal, kenapa seorang menguap dan seorang lagi juga akan menguap? Kenapa ada connect di situ? Kenapa ada shock di situ? Begitulah dengan sihir. Macam mana boleh berlaku? Adanya peredaran, perutusan udara, perutusan syaitan dan sebagainya. Baik, kemudian ini bererti zat Allah bukan jirim. Zat Allah bukan boleh disimpan, jirim ataupun jisim yang boleh dipegang, dibentukkan. Zat makhluk boleh dibentuk. Kita ada kayu, kita boleh bentukkan kayu. Kita ada batu, kita boleh bentuk batu sebab dia berjisim, dia berjirim. Tetapi Allah tidak sama macam sifat itu. Dan Allah bukan jauhar, bukannya satu benda yang boleh dipegang, dilihat, dibentukkan. Allah tidak berpihak. Tak tahu Allah ni duduk macam mana. Kita berpihak. Saya berpihak di hadapan tuan-tuan. Saya berpihak di atas kerusi. Tuan-tuan berpihak di bawah. Tuan-tuan berpihak di hadapan saya. Allah tidak begitu. Ada satu tok guru, dia tunjuk terror pada anak murid dia. Dia tunjuk terror pada anak murid. Anak murid baru daftar nak mengaji. Masuk mengaji. Dia tanya anak murid dia, sebelum bumi ada, sebelum langit ada, sebelum semua makhluk ada, Allah berada di mana? Tok guru tunjuk terror pada anak murid. Sebelum langit ada, sebelum bumi ada, sebelum bintang ada, Allah ada kat mana? Dia tanya kat anak murid dia. Anak murid dia jawab, sebab itulah saya nak main mengaji ni, nak tanya tu guru hak tu. Padahal dua-dua tak arti. Maka nak cover malu tok guru tu, tok guru jawab apa? Dia ni bumi dan langit ni macam telur ayam. Telur ayam. Dibuang kulitnya, tinggallah isinya. Maka kulit jadi langit. Isi yang ni jadi bumi. Keluarlah baunya telur ayam. Begitulah. Asalnya satu. Jadi langit, jadi bumi. Keluarlah Allah. Ni merapu punya tuan-tuan. Sesat siapa yang bagi jawapan macam itu. Allah tidak berpihak. Habis itu Ustaz, Allah duduk di mana? Tak tahu duduk di mana. Hak dia. Bumi ni hak dia. Nak duduk tak mana pun terpulang pada dia. Dia ada lah. Dia dah asal. Awal. Bukan kita boleh kata Allah duduk tak sini, Allah duduk tak sini. Bila Allah duduk di sini, dia sudah jadi makhluk. Allah duduk di situ, dia jadi makhluk. Allah duduk di sini, dia jadi makhluk. Sedangkan kita dah kata ada, Allah tidak sama dengan makhluk. Baik. Allah tidak bertempat dan tidak bermasa. Tidak bersifat kecil dan tidak bersifat besar. Dan Allah tidak bersifat dengan segala sifat makhluk. Allah bukan daripada jenis arat yang baru diciptakan.
Bukan selepas bumi dan langit diciptakan Allah wujud, tidak. Sebelum daripada itu lagi Allah sudah wujud. Dan Allah bukan berbangsa kepada seseorang. Allah bukan berbangsa Arab. Dia bukan berbangsa Arab. Habis itu kalau Allah bukan berbangsa Arab, Ustaz, kenapa Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam bahasa Arab? Kenapa Allah boleh berbahasa Arab? Lah, bahasa Arab tu Allah buat. Allah yang ciptakan bahasa Arab. Allah nak guna bahasa apa? Bahasa api lah. Pagi tadi saya sebut di surah Ayub 4, Taurat dalam bahasa Ibrani, Zabur dalam bahasa Suryani, Al-Quran dalam bahasa Arab. Nabi 4 orang je Nabi Arab, yang lain semua Nabi bangsa lain. Nabi yang bangsa Arab, Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Yunus, yang berbahasa Arab. Nabi Adam berbahasa Arab dengan Allah dalam syurga. Nabi-Nabi lain bangsa Yahudi, Bani Israel, bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim bahasa Ibrani, dia bukan bahasa Arab. Yang Nabi daripada Arab 4 saja. Dan kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab? Sebab Nabinya pun orang Arab. Takkan Nabi nak cakap bahasa Inggeris, berdakwah pada orang dalam bahasa Inggeris, nak berdakwah pada bahasa Arab. Memang tak sesuai. Kalau saya hari ini pun ceramah pada tuan-tuan bahasa Arab, tuan-tuan angguk saja. Angguk saja. Macam semalam kita tengok seminar multaqa orang-orang yang pernah belajar di Azhar. Syekh Tantawi cakap Arab. Tuan-tuan angguk saja. Angguk geleng, angguk geleng. Faham ke abang? Fasih bahasa Arab dia. Memang fasih lah dia tu Arab. Apa nak heran dengan Tantawi cakap Arab? Dia orang Arab. Di negara Arab, budak 2 tahun fasih cakap Arab. Memang orang Arab, memang fasih apa? Apa manfaat ucapan Tantawi pada tuan-tuan semalam? Tak ada manfaat. Sebab tuan-tuan tak erti bahasa Arab. Sebab itulah manusia yang baik ialah orang yang boleh bercakap dalam bahasa orang. Kalau dia boleh cakap, maka kita senang faham. Maka dakwah yang paling baik ialah berdakwah dalam bahasa yang orang faham. Yang mana faham Syekh Tantawi semalam? Fahamlah. Dia angguklah kepala. Tentang jasa Al-Azhar, tentang kurikulum Al-Azhar dia sebut semalam, peranan lepasan Al-Azhar, syarat-syarat untuk jadi Al-Azhar. Tuan-tuan dengar ucapan dia semalam, syarat-syarat yang dikatakan orang Azhar. Dia kata kalau boleh semua orang yang lulusan Azhar mesti menghafaz Quran. Awal-awal sekali dia kata Azhar hafaz Quran, tapi tak boleh nak buat lah. Jadi orang yang faham, fahamlah. Orang yang tak faham angguk saja. Tak pun dia tidur lena kan. Boleh juga tak faham. Sebab tu dalam berceramah sebaik-baiknya gunalah bahasa yang berfaedah untuk kita. Sebab itu Nabi Muhammad bercakap Arab dan Al-Quran berbahasa Arab kerana Nabi mula-mula diutuskan kepada kaum Arab terlebih dahulu. Baik, kemudian dan tiada seorang pun yang sebangsa dengan Allah. Tiada siapa yang boleh dakwa dia anak Allah, atau isteri Allah, atau pak Allah, anak Allah, ibu Allah. Tidak ada siapa boleh dakwa. Dan tiada seorang pun yang bersekutu dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang beri nasihat pada Allah. Dalam nak buat apa benda ni, Allah tak perlukan nasihat. Baik para malaikat, baik siapa-siapa pun, Nabi pun tak bagi nasihat pada Allah. Malaikat pun tidak ada bagi nasihat pada Allah. Allah tidak ada siapa pun yang tolong dalam menciptakan langit dan bumi. Berhala tak tolong bagi pendapat. Tokong-tokong pun tak tolong Tuhan bagi pendapat. Malah tokong tu pun Allah yang ciptakan daripada batu dan kayu, kemudian diukir menjadi patung. Kenapa perlu disembah patung dan tokong untuk jadi Tuhan, sedangkan tokong dan patung ni tidak pernah tolong Allah menciptakan bumi? Nak menciptakan sehelai daun pun tokong tak mampu buat. Itu maksud tiada bersekutu. Allah tiada bersekutu dengan sesiapa pun dalam penciptaan segala makhluk. Dan Allah tidak mengambil faedah daripada segala perbuatannya. Tidak ada keberuntungan pada Allah.
sama ada kita semayang ataupun tidak. Semalam tuan-tuan datang, pagi ini pun tuan-tuan datang. Adakah Allah naik saham? Adakah bursa saham Allah sekarang melonjak? Tak ada. Allah tetap Allah. Seluruh rakyat Malaysia semayang, Allah tetap Allah. Seluruh rakyat Malaysia tak semayang, tak rugi pun. Tak rugi pun Allah. Tak semayang dan ibadat bergantung pada kita. Semayang untung kita, tak semayang rugi kita. Allah tidak ada untung. Allah tidak ada keberuntungan mengambil faedah daripada kita. Baik, begitu juga dalam segala perbuatannya, semuanya untuk kita. Apa yang Allah anugerahkan pada kita adalah untuk kita. Semalam tuan-tuan tengok Al-Kuliah. Petang semalam, yang mana pencen tengoklah. Yang mana tak pencen duduklah kereta nak tengok apa. Yang mana dah pencen, kalau dia rajin dia tengok. Tajuk semalam, kasih sejarak dua jari. Iaitu kelebihan memelihara anak-anak yatim. Jadi ustaz semalam kata anak yatim ni kasih sayang tak ada, walaupun duit banyak, kadang-kadang tu anak yatim makan sedap pada kita lagi. Pasal pak dia kaya, mak dia kaya mati, tinggal harta banyak, baju mahal pada baju kita lagi. Tapi satu yang anak-anak yatim kurang, kasih sayang. Bila kasih sayang kurang, sebab tu anak yatim kadang-kadang jadi perangai tak elok. Jadi belagak, jadi sombong, jadi nakal, jadi degil, jadi buas. Pasal tak ada orang nasihat, tak ada orang bagi kasih sayang. Dengan kasih sayang jadi lembut. Sebab tu kita yang tak jadi yatim, kita ni yang tolong anak yatim walaupun dia miskin. Tuan-tuan, saya kalau pergi ke rumah anak-anak yatim, kalau saya bagi ceramah, baru ni saya bawa beras berapa ratus kilogram, naik kereta saya pergi hantar beras rumah anak yatim. Menyongit-nyongit kereta. Besok pagi terus tukar air soba terus. Air soba ustaz dah rosak dah. Tokey Cina kata, ya, you punya ustaz lah sudah rosak lah punya air soba. Saya sampai-sampai pengurus dia sambut. Apa hal ustaz? Nak ambil beras, nak hantar beras. Buka-buka bonet, alhamdulillah. Tak ada sebut benda lain dah, alhamdulillah. Syukur pasal dapat beras. Saya kata macam mana keadaan? Allah ustaz, saya biar ustaz atas beras kami dah habis ustaz. Hai, kan banyak pagi hari tu. 200 kilo ustaz banjir. Dah habis beras ustaz. Oh, saya kata banjir je. Tempat ni kena banjir, kenapa tak khabar? Saja segan nak beritahu ustaz, tapi habis ustaz. Kursi meja habis banjir. Oh, sekolah, rumah tepi sungai, naik air habis lah. Saya kalau pergi ceramah di rumah anak-anak yatim, saya tak suka nak tarik hati budak-budak anak-anak yatim ni. Sabarlah, kasih sayang Allah pada kita. Kita pun rindukan belayan mak bapak. Saya tak suka macam tu. Walaupun ada mak bapak, anak-anak yatim yang bila ditanya, apakah keinginan kamu? Keinginan saya ialah nak rasa macam mana ayah bagi duit pergi sekolah. Nak rasa ayah bagi duit tak atas tapak tangan nak pergi sekolah. Yang tu saya nak rasa, saya tak pernah rasa. Saya tak suka sebut-sebut macam tu, melemahkan semangat anak yatim. Saya sebut pada anak-anak yatim ni, kamu semua ni untung pasal tak ada ayah. Tercengang mereka. Kamu semua ni untung tak ada ayah. Ayah tak ada, mak mati, untung lah. Dia menangis pasal apa? Saya marah pasal kumpulan nasyid sebelum saya ceramah tu, kumpulan nasyid anak yatim. Kami insan yang lemah, hidup tidak mengenal ayah. Menyampah aku. Jadi lemah aja. Saya kata tak lemah pasal apa? Tak ada ayah lah untung. Cengang budak. Kamu tidak ada dosa dengan ayah. Kalau ada ayah, belum tentu lagi kamu jadi anak taat. Tak jadi melawan awak. Kita baca dalam paper hari ni, mak dia bunuh, pak dia cederakan,
Tak jadi macam tu apa? Dengan sebab tidak ada ayah, dengan sebab tidak ada ibu, dosa dahaka kompom tak ada. Kamu tak syukur kata tak dosa. Lantak tak ada ayah pun, Nabi Muhammad pun tak ada ayah, ada Nabi Muhammad mengungut. Nabi tak mengungut. Nabi jadi jiwa besar. Daripada anak yatim boleh jadi pemimpin. Nabi buktikan. Daripada tidak kena ibu, tidak kena ayah, tapi Nabi jadi orang yang semangat wajar. Yang inilah yang kita nak. Tukar lagu ni. Tukar lagu lain. Walaupun kami tidak ada ayah, tapi kami hidup senang. Kami tak ada dosa dahaka. Hampa ada ayah, banyak dosa. Sudah tuan-tuan. Yang mana mendengar ceramah, mereka pula takut pula. Betul lah tu. Hari kita kena faham. Apa yang Allah bagi itu, ada sebab. Saya kata saya pun anak yatim macam kamu. Kamu ayah meninggal umur berapa? 8 tahun. Kenal ada ayah? Kenal. Saya, ayah saya meninggal, saya 8 bulan. Saya tak kenal. Tak pernah saya pun, saya merindui nak cium tangan ayah. Saya tak nak sebut macam tu pun. Saya nak merasai macam mana ayah peluk kepala otak hang. Saya tak ada pun dekat tu. Saya pun anak yatim juga, 8 bulan. Pak saya mati, aksiden. Saya tak ambil kisah pun. Malah saya bersyukur, saya reda pula pada Allah. Sekurang-kurangnya Allah tidak soal saya di hari kiamat. Dahaka pak, lawan bapak, tak bagi nafkah pada bapak, sakitkan hati bapak. Sekurang-kurangnya saya tak buat benda-benda itu. Selamat saya. Ini tidak. Bila sebut anak yatim sedih. Nyanyi ramai-ramai pula. Tolong kami. Sek baik ada Haji Abdul Wahab, ada Wahid. Rupa tu tipu harta pak mentua dah. Lah ayah nak marah tak? Bagilah. Ambillah segala harta. Dia lelong habis barang-barang antik sepak segaraga tu. Kan sidik segaraga tu. Baik. Dalil mukhalafatuhu lil hawadith sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Baik. Maksudnya, tengok bahasa Allah. Senang tak faham? Laisa, tidak ada. Kamitslihi, serupa. Syai'un, sesuatu pun. Tidak ada serupa sesuatu pun dengan Allah. Bahasa Quran senang je. Main bahasa kita jadi payah. Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan segala yang baharu pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya dan pada segala bendanya. Jadi faham. Jadi susah faham. Kalaulah kita ikut Quran, subhanallah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sama sesuatu pun dengan Allah Ta'ala. Cuma kita gunakan bahasa Quran, tuan-tuan. Kaedah Allah menyampaikan sesuatu dengan cara yang begitu berkesan, dengan cara yang begitu santai, dengan cara yang begitu sedap didengar. Tak merumitkan kita. Baik, kemudian. Maksudnya tidak ada sesuatu pun daripada segala zat yang baharu ini serupa dengan zat Allah. Dan tidak ada sesuatu pun daripada segala sifat yang baharu ini serupa dengan sifat Allah. Dia hurai jadi panjang pada ayat Quran lagi pula. Hak kita faham ayat Quran ni senang dah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu. Mai dia urai pula tuan-tuan, lagi pening kepala kita pula. Bukan saya marah kepada pengarang kitab ni, kita tak marah dia sebab dia orang lama. Bahasa lama. Sebab tu saya katakan tadi, perlu dah penulis-penulis kitab yang baru dan sebagainya, tolonglah ijaz bahasa, penggunaan bahasa yang lebih dimudah fahami oleh orang zaman sekarang. Ya, penulis lirik pun sekarang kena ubah lah. Tak boleh dah guna bahasa yang pening-pening kepala. Dulu bahasa puitis yang digunakan tulis lirik lagu. Sekarang mana ada dah, tuan-tuan. Kau bagai ibarat santan lah, kau ibarat bunga lah, mana ada lah. Sekarang semua direct lah. Aku cinta padamu, kau cinta padaku. Senang faham. Kalau dulu kan kau ibarat laksana bulan tinggi di atas kayangan, orang pening tuan-tuan. Jadi kalau lirik pun ditukar mengikut kefahaman kita, kenapa kitab yang lebih penting daripada lirik lagu tidak ditulis dalam bahasa yang lebih mudah masyarakat kita faham? Baik, kemudian oleh sebab itulah bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Baik, yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya Allah Ta'ala
berdirinya Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Kekuatan, kekuasaan Allah Ta'ala itu tiada pendokong. Kita berdiri sekarang ini didokong oleh banyak benda. Kenapa tuan-tuan boleh berdiri, boleh sampai ke sini? Didokong oleh kuasa Tuhan dan keizinan Tuhan. Allah yang menyampaikan. Didokong oleh kekuatan tulang. Didokong oleh kekuatan semangat, jiwa. Itu yang mendatangkan kita ke sini. Kalau Allah tak izinkan kita, nak berjalan pun tak boleh, nak cakap pun tak boleh. Sekarang ni Ronaldo tu pemain terbaik dunia 3 kali. Tempurung dia, ligamen tempurung dia pecah, meletup. Nak main bola tak boleh lah. Tu dia tu tuan-tuan. Orang putih main bola tu, kira pada jadi jutawan tu, tempurung pecah pun tak apa, tempurung lutut pecah pun tak apa lah. Juta lah duit dalam bank. Kita ni peringkat kampung, main tempurung pecah relai. Duit RM40 dalam bank nak buat apa? Bertongkat sampai ketua. Tu pun main puluh sungguh-sungguh. Mereka tu main tu profesional. Macam kita tengok Letua semalam lah. Tua dia Langkawi semalam. Lagi berapa meter nak sampai lah, jatuh berserapak. Berguling-guling jatuh. Pak kawan ni renjuk, kawan ni jatuh. Duduk. Subhanallah. Patutlah jatuh pun duit banyak. Berapa ribu nak dapat. Kita kalau bersukan sampai bertumbuk-tumbuk, sampai bergaduh tuan-tuan, duit banyak mana dapat? Yang baru ni referee di mana? Melaka ke Negeri Sembilan. Referee-nya polis. Bagi kad merah kat pemain hambat. Dia pergi kat bilik dia, pergi ambil senapang, pistol, pergi tembak. Siapa serang aku tembak. Sampai berpistol-pistol. Tak menang pun Piala Dunia pun. Sukan C pun kalah. Tapi bab nak bertumbuk ni, dia tak kira siapa lah. Polis pun dia hambat. Ilaha illallah. Pelik tuan-tuan. Tu beza tahap sukan kita. Tahap sukan mereka main betul-betul. Pasal apa? Mendatangkan income yang banyak dari mereka. Kita pula main, tapi tak mendatangkan income. Bergaduh saja. Tak habis-habis. Pasal bola takraw bergaduh. Pasal badminton bergaduh. Malu ke orang. Menang tidak juga. Baik, kemudian. Jadi Allah Ta'ala ni berdiri dengan sendiri. Mustahil dia berdiri dengan yang lain. Tokong tu berdiri sebab orang buat. Dan sebab ada orang dirikan tokong. Cubalah patung tu jatuhkan di bawah. Boleh dia melompat ke atas balik? Tak boleh. Di situlah dia akan sampai kiamat dia duduk. Oleh maknanya, dia tidak berkehendak kepada zat. Kerana dialah zat. Patung tadi berkehendak kepada zat, baru dia boleh berdiri. Dia ada batu, dia ada simen, dia ada cat, barulah dipanggil patung. Kalau tidak, tetap dipanggil batu. Dan dia tidak berkehendak kepada orang yang membuatnya. Allah tidak berkehendak pada pencipta. Ini tu cukup memberi jawapan. Bumi siapa buat? Allah. Siapa buat langit? Allah. Siapa buat matahari? Allah. Siapa buat kita? Allah. Habis itu kalau Allah buat semua, siapa yang ciptakan Allah? Ada orang tanya. Siapa yang ciptakan Allah? Tutup. Allah tidak ada siapa yang diciptakan. Dalilnya, qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Allah tak ada siapa buat. Dialah yang menciptakan yang lain. Dan yang lain tidak menciptakan Allah. Kalau ada yang menciptakan Allah, maka Allah menjadi makhluk. Baik. Dan Allah tidak berkehendak kepada zat. Allah tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Dan Allah bukan makhluk yang berkehendak kepada orang yang menjadikan Allah. Ketahuilah bahawa segala yang ada ini berkehendak kepada zat. Kenapa tuan-tuan ada rambut? Kerana masih ada hormon rambut. Kenapa tuan-tuan dah tak ada rambut? Sebab hormon rambut dah mati. Sel dah mati. Sel dah mati. Bubuhlah ubat apa pun untuk tumbuhkan balik rambut. Tak mau tumbuh dah. Sebab zat dia dah mati. Tak ada. Mata jadi buta. Kenapa tak boleh celik dah? Dah putih Ustaz, dia kena radang mata Ustaz. Memang putih dah wayar mata tu.
Tak boleh sambung dah. Tak boleh Ustaz. Kena radang, kanser semua ada dah. Pasal apa? Tak nampak. Pasal mata rosak. Itulah lemahnya manusia. Kenapa tangan tak boleh angkat? Lumpuh Ustaz. Kenapa lumpuh? Kena angin ahmar. Oh gitu. Tak boleh lega dah. Tak tahulah Ustaz. Allah izin lega. Kalau Allah tak izin macam inilah saya. Itulah dia yang dikatakan makhluk. Segala benda berhajat kepada Allah. Tetapi Allah tidak berhajat kepada kita. Ketahuilah. Segala yang bermaujud itu berkehendak kepada zat. Dan kepada orang yang menjadikannya. Ataupun yang tidak berkehendak. Yang mana dapat dibahagikan kepada 4 bahagian. Qiyamuhu ta'ala binafsi terbahagi kepada 4. Yang pertama, yang maujud. Yang pertama, yang maujud. Satu saja. Siapa? Allah. Allah tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Dan Allah tidak berkehendak kepada yang dijadikan Allah. Allah tidak memerlukan yang menciptakan Allah. Allah tak perlu. Dan Allah juga tidak perlukan yang dia cipta. Allah tak perlukan air. Allah tak perlukan nasi. Allah tak perlukan mi rebus kaita. Ya? Allah tak perlukan benda-benda tu. Allah buat bumi. Allah tak perlu duduk di bumi. Allah buat langit. Allah tak perlukan langit. Itulah maujud. Allah tak perlukan orang buat dia. Dan Allah tak perlukan benda yang dah Allah buat. Allah tak perlukan air untuk mandi. Allah tak perlukan nasi untuk kenyang. Allah tidak perlukan baju untuk dipakai. Allah tidak perlukan rumah untuk tidur. Tidak. Ini dipanggil maujud. Allah ada sifat tu. Sifat yang kedua, berkehendak kepada kedua-duanya. Siapa? Makhluk. Kita. Kita berkehendak kepada yang menciptakan kita. Kita berkehendak pada Allah. Kalau tak ada Allah, tak ada lah kita. Dan kita juga berkehendak kepada yang kita cipta. Ni gelas. Tak ada gelas nak minum air lagu mana. Tak ada botol nak simpan air macam mana. Tak ada kipas, panaslah kita. Tak ada baju, payahlah kita. Tak ada kereta, sungguh susah hidup kita. Tak ada beras, matilah kita. Tak ada udara, 2 saat mati. Itulah makhluk. Perlu pada Allah dan perlu kepada sesama makhluk. Tuan-tuan tak boleh dakwa hidup seorang-seorang. Saya Ustaz, saya tak campur dengan orang surau Ustaz. Saya saya saja. Sakit demam semua saya. Saya tak campur, saya tak perlukan orang. Ya ke tak perlu orang? Kalau sakit besok macam mana? Entahlah, setakat ni tak ada sakit. Kalau mati nanti, biarlah kalau dia orang tak tanam pun, dia orang juga busuk. Baik je cakap dia. Buat tuan-tuan, buat je kena datang perompak. Saya tengok pagar-pagar rumah tuan-tuan ni pun saya takut. Pagar mahal pada rumah lagi. Perompak datang, kita pun tak tahu. Tempat saya tu, pintu pagar macam tuan-tuan, jenis automatik, tekan daripada kereta. Buka gerak-gerak. Dia pun masuk. Elok dia masuk, orang jahat masuk. Sekali je masuk tuan-tuan. Macam mana? Masuk sekali. Dia tutup pintu pagar, orang jahat pun duduk sekali. Masuk dalam rumah, merompak tak pistol di kepala. Tidur, pembantu rumah tidur, isteri tidur, anak tidur. Di mana? Atas permainan ni. Digulungkan mereka tu dalam permainan ni. Duduk diam-diam tepi tu. Maka perompak pun geledak satu rumah. Siapa tahu? Jiran-jiran tak tahu, kawan-kawan tak tahu. Sebab nampak masuk baik je. Jiran-jiran tengok, oh tetamu lah tu, dua-dua orang masuk elok je tuan-tuan. Tu nampak bahaya macam tu pula. Rumah tinggi pagar daripada orang macam tu pula. Rumah tak ada pagar pun susah juga. Ada pagar rupanya lagi susah. Ini dipanggil sebagai makhluk. Berkehendak pada Allah dan berkehendak kepada sesama makhluk. Yang ketiga,
Berdiri kepada zat dan tidak berkehendak kepada yang menjadikannya. Ini dipanggil sifat Allah. Sifat Allah. Dia berkehendak kepada zat, tetapi tidak berkehendak kepada yang membuatnya. Tak perlu kita nak ajar Allah supaya jadi penyayang, supaya jadi pengasih. Memang Allah dah pengasih, tak perlu dah. Setengah orang dia marah, doa dia lambat makbul. Doa siang malam ustaz tak ada makbul pun. Dia marah. Sekarang ni kamu minta pada Allah. Minta ke suruh? Tuan-tuan berdoa ni minta ke suruh? Minta Allah bagi ke suruh Allah bagi? Salah satu sebab doa tak makbul ialah kita menukar daripada minta kepada suruh. Sebab tu Allah tak makbulkan doa kita. Kita minta, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, perkenankanlah doa aku ni, ya Allah. Tu minta. Yang kita sekarang minta apa? Suruh. Ya Allah, bagilah kat aku ni, tak bagi jaga. Tu yang Tuhan lambat tu. Bila kita suruh, siapa nak bagi? Allah Tuhan. Kita hamba. Kalau Tuhan pengarah, budak di bawah tuan-tuan, suruh tuan-tuan. Tuan-tuan kata apa? Hang siapa? Aku siapa? Cuba minta dekat dia. Tuan ni baik dah tuan. Senyum tuan pun saya tengok seronok dah. Mana je? Mesti dia bagi. Itulah nama dia minta. Jadi kalau Allah lambat bagi ke, cepat bagi ke, belum bagi ke, redha saja. Jangan pandai-pandai, minta dah, tak bagi. Itu namanya suruh. Paksa Tuhan. Tuhan bukan layak dipaksa-paksa. Dia Tuhan. Dia bagi, ambil. Dia lambat bagi, redha. Dia cepat bagi, alhamdulillah. Ini yang saya katakan pagi tadi, kuliah subuh tadi, ada orang yang bila berdoa, malas berdoa. Siapa nak bagi? Habis-habis semayang maghrib, ya Allah, ya Tuhan. Macam selalu lah, ya Allah. Amin. Siapa nak bagi kat dia? Dia berdoa pun macam selalu lah, ya Allah. Gitu. Tak, macam pergi kedai kopi je. Mamak macam biasa satu. Habislah. Dia ingat Tuhan tu macam mamak agama dia. Jadi kita kena ubah tuan-tuan, minta. Cuba tuan-tuan tengok Rasulullah berdoa macam mana. Rasulullah berdoa, pujinya banyak, mintanya sikit. Allahumma anta nurus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma anta malikus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma alaika tawakkaltu, alaika anabtu, wa alaika raja'tu. Dia puji Allah. Berjela-jela Nabi puji Allah. Last kali baru doa, faghfirli, faghfirli, faghfirli ya Rabb. Faghfirli ma min zambi wa ma akhar wa ma awas. Dia sikit saja doanya, tapi mintanya banyak. Mintanya sikit. Pujinya banyak, mintanya sikit. Puji ya Allah, Engkau lah Tuhan langit, Engkau lah cahaya, Engkau lah yang berkuasa, kepada Engkau lah aku punya. Puji Allah, mintanya sikit. Kita pula minta banyak, puji sikit. Minta tak berhenti, ya Allah berikanlah, berikanlah, ya Allah berikanlah. Puji tak ada, siapa nak bagi? Cuba tuan-tuan puji orang banyak, mesti bagi. Kereta kamu cantik, baju kamu pun cantik, lawa betul kamu. Memang cantik dah. Pinjam duit RM10, insya-Allah dia bagi. Ini tidak. Terus minta duit, siapa nak bagi? Cuba puji banyak-banyak dulu. Baik, yang keempat, yang terakhir. Yang berkehendak kepada orang yang menjadikannya kerana dia makhluk. Tetapi ia tidak berkehendak kepada zat, kerana dia zat, iaitu segala zat yang baharu. Baik, inilah dia 4 sifat bagi qiyamuhu binafsi. Baik, kita lihat kitab Al-Mu'inul Mubin. Baik, tajuk dia apa? Ada yang berqada. Yang kelima ya, muka surat yang ke-11.
Yang Jawi bukan solat 11. Ada orang yang berqada hajat. Yang kelima, hendaklah menutup kepalanya walaupun dengan sapu tangan. Itu adab yang kelima. Kalau macam masuk tandas tu Ustaz, nak pakai tutup kepala lagi ke Ustaz? Pasal tandas tu dah ada siling, dah ada bumbung Ustaz. Tak payah, tak apa dah kalau dah masuk dalam tandas. Okey dah tu. Kira siling tu tudung lah. Ya hak di sini ni, ya, yang di sini ni bawa masuk kalau tempat lapang, tudung lah. Dalam tandas tu tuan-tuan nak menghadap ke mana pun tak apa. Dengan syarat besar dan lebarnya tak lebih daripada 4 hasta. Macam tandas kita tu kecil lah tu. Yang tu menghadap ke mana pun tak apa. Dalam mazhab Syafi'i, menghadap ke kiblat pun tak apa, menghadap ke belakang kiblat pun tak apa, menghadap ke sana pun tak apa, menghadap ke sana pun tak apa. Sebab biliknya kecil. Kalau biliknya besar, boleh tidur baring dalam dia, maka jangan menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Macam tandas kita tu menghadaplah ke mana pun. Ada yang bergaduh kerana masalah tandas menghadap kiblat. Bergaduh-gaduh. Dah siap. Bila saya pergi ceramah, dia tanya, Ustaz, macam mana tandas kami Ustaz? Kenapa? Menghadap kiblat haram. Saya kata, masalah apa? Kecil tak apa. Bendanya kecil. Menghadap ke mana pun tak apa. Bertudung pula, berpintu. Tak apa. Kami cadang nak buka lain pusat konggah lain, buat baru. Saya membazir. Biarlah. Bila saya kata, menghadaplah ke mana pun kalau tandas tu kecil, tak apa, tak salah dalam mazhab kita. Orang ni pula kata, aku dah kata lah, apa tak percaya. Depan saya bertengkar pula. Pumpang bertengkar. Ustaz kata tak boleh. Ni ustaz ni kata boleh. Oh, gaduh. Saya kata macam inilah, tak payahlah dibuang tandas tu, dipecahkan tak payah. Sekarang ni tandas tu menghadap kiblat. Orang jangan menghadap. Faham tak? Biarlah mangkuk tandas tu menghadap kiblat. Orang yang duduk termenung dalam dia tu jangan menghadap. Orang tu lah adjust sendiri, duduklah situ, apa salahnya? Dia bukan masalah tandas tu yang jadi peraturan. Yang jadi peraturan ialah orang yang buang situ. Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Lantaklah tandas menghadap mana pun, yang pentingnya kita tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau nak gaduh juga, apa yang susahnya benda kecil-kecil. Itulah orang kita, tak habis-habis orang kecil. Masalah kecil duk bincang. Sampai sanggup nak dipecahkan tandas tu 20,000. Kalau pecah 20,000 lagi dah 40. Biarlah, lantaklah macam itu. Saya dah kata dah tadi, Imam Syafi'i kata boleh dengan syarat tak lebih daripada 4 hasta. Boleh lah tu tak 4 hasta tu besar macam tu, 2 hasta setengah ya. 2 kaki je. Dia 4 kaki lebih. 4 kaki sini, 4 kaki ke depan. Tu tak sampai 4 kaki pun. Yang keduanya, lantaklah dia belah mana pemangkuk tu menghadap. Yang pentingnya kita lah. Kalau tak puas hati juga, lah. Apa susahnya? Dia kata, Ustaz, masalahnya satu tandas tu tandas duduk. Tandasnya ke sana, takkan kami duduk sini. Apa salahnya duduk je lah. Agak-agak takut terjerulih ke dalam tu, ambil kayu lapik, tak duduk penuh. Subhanallah. Benda sikit sangat kita ni nak gaduh, tuan-tuan. Baik, jadi sunat dia menutup kepala. Hendaklah dia kana iza dakhalal khala attar ra'usah. Dan Nabi bila masuk ke dalam jamban menutup ia akan kepalanya. Riwayat Al-Baihaqi. Kita ni benda hak tak elok tu kita buh nama lawa-lawa no. Ya. Hak nama baik-baik, hak elok-elok perbuatan kita buh nama hodoh-hodoh pula. Saya pergi stesen minyak, dia tak bubuh toilet lah. Tandas pun tidak, jamban lagi tak. Dia duduk, dia bubuh tu bilik kemasan diri. Oh, kemas.
Saya kata, mana tandas perempuan ni? Jenuh cari. Tak mana ni? Rupanya dia tak tulis toilet. Dia tulis bilik kemasan diri. Oh, ni dia. Rupanya zaman. You know? Masuk cermin. Cermin di jamban tu. Saya kata, ada orang nampak aku ni. Saya masuk, saya tengok kat luar balik. Tak nampak. Ya Allah. Cubalah buat jamban tutup tu. Yang jamban tu lagi kita buat nama cantik-cantik. Padahal dia jamban. Buat nama tandas, bilik kesemasan diri. Tambah kalau tandas dekat lebuh raya tu lagi susah hati. Ya, orang kencing sebelah, air dia masuk sebelah kita. Pasal tak rapat ke bawah. Tu yang susah hati. Pintu pula tinggi, orang boleh ngendap macam tu. Ya Allah. Tak selesa langsung, tuan-tuan. Tengah-tengah kita duduk menong, tukar cuci jamban, masukkan dia punya muk belakang. Jenuh angkat kaki kita, hoi, dia pun hoi balik. Kita kata, hoi, dia pun hoi balik. Oh ya Allah. Tak selesa langsung. Baik, tuan-tuan, bubuhlah nama apa pun, bilik kemasan diri ke, bilik solek ke, bilik makeup ke, dia tetap namanya jamban. Baik. Hendaklah jauh daripada manusia jika di padang. Jika tengah-tengah laman ni jojonglah. Jangan duk jadi macam Hindu. Kuk suka dia nak kencing berak. Balik kereta pun jadi, balik tembok pun jadi, balik pokok pun jadi. Ataupun ada dinding daripada binaan-binaan. Dengan sekira-kira tiada mendengar orang yang di luar daripadanya. Ataupun suaranya, atau tercium baunya. Kalau dah tandas di lebuh raya, tandas moden sekarang ni, di bawah ada lubang, di pintu pun ada rongga, bau dah masuk, air kencing meleleh keluar. Kadang-kadang paip dia tu merecik masuk kita. Kadang-kadang dia punya tekanan pressure tu kuat. Dia buka-buka melambung-lambung getah tu. Yang tu selalu kat lebuh raya berlaku. Dia punya kuat tekanan air tu, dia melompat-lompat getah tu, masuk habis dalam bilik rumah orang sebelah tu. Jadi kalau ikut yang hukum syaraknya, biar tempat tu ada privacy, ada tersembunyi. Bau pun orang tak boleh cium, air orang pun tak boleh mericik masuk pada tempat orang lain. Ini sunat. Ya, pembinaan tandas yang sunat, yang ikut hukum. Yang keseterusnya, hendaklah jangan bercakap-cakap melainkan kerana hajat. Ya, tuan-tuan pergi buang air kecil di dinding-dinding, janganlah cakap. Ya, dulu kita kencing, orang-orang dulu tu kencing balik pokok, kat dinding. Sekarang kat dinding juga, cuma dah ada mangkuk siap-siap. Ya, ada mangkuk. Kadang-kadang menyembang sama-sama kat dinding. Ada 3 mangkuk menyembang. Macam mana pilihan raya? Taklah, sambil dia tarik zip menyembang, tuan-tuan. Kan tak ada adab macam itu. Malu. Orang Islam dia takkan, tuan-tuan. Saya, seumur hidup saya baru sekali, Pak Lebai, saya tengok kencing berdiri dekat dinding tandas di lebuh raya. Sekali saya jumpa seumur hidup. Dalam hati saya kata, ya Allah, tak pandai kepiah atas kepala. Pergilah masuk dalam bilik, kencing dalam bilik. Tak, kencing. Saya pun tengok dia tu, pakai kepiah, saya pun tak kata apa, diam. Tengok-tengok anak murid saya. La ilaha illallah. Malulah. Ya, tuan-tuan. Orang Pulau Pinang, malulah. Nak kata tak tahulah. Bila sampai kuliah tempat dia, saya pun ada sebutlah benda tu. Dia tunduk. Nanti kena jaga, tuan-tuan. Kita ada akhlak. Orang pakai kepiah, orang mengaji pakai songkok ni, minum pun jangan berdiri. Kencing apatah lagi. Pergilah cari tempat-tempat yang tertutup. Baik, Nabi berkata, jangan bercakap ketika buang qada hajat. La yakhrujur rajulani yadribani al-ghaid kashifaini an awratihima yatahaddatsani fa innallaha yamqutu 'ala dzalika. Tiadalah keluar 2 orang laki-laki yang sedang datang buang air besar dengan membuka kedua-duanya akan aurat. Banyak orang di kampung-kampung tu bila pakai kain pelekat, dia suka pakai seluar jeruk. Seluar jeruk yang pendek, yang amran, bawa naik beca. Cerita penarik beca. Kan cerita amran, penarik beca. 1955.
Tak pakai. Orang tua suka pakai. Kadang dia bila nak pergi tandas, dia buangkan pelikat, dia sangkut dekat paku. Dia keluar tu dengan pakai seluar pendek, saya pergi ke jamban. Bila kita tanya pasal apa buka kain, dia kata takut kena najis. Baik saya sangkut dekat surau kain. Dia pakai seluar pendek je pergi masuk tandas. Dia kira takut najis, tapi dia tak takut aurat dia terbuka. Satu benda dia jaga, satu benda dia biar. Kain terjaga najis, dia jaga. Aurat dia tak jaga. Kan tak betul. Dalam nak jaga satu benda, terlepas satu benda. Banyak orang macam itu. Tak apalah juga. Kalau setakat nak jaga kain, nak jaga semayang. Pergi rombongan. Seorang makcik tak turun semayang. Duduk atas bas. Tak turun semayang kok, kata orang depan. Tak apalah, kain telekung tak bawa. Tak semayang dia. Hanya kerana kain telekung tak bawa. Kenapa tak bawa? Dah tahu nak semayang. Tak sangka nak semayang. Boleh sangka-sangka pula nak semayang. Jadi orang depan tu kata, tak apalah kak, saya semayang dulu, nanti akak pakai telekung saya ya. Apa jawab akak ni? Tak apalah, tak puas pakai orang punya. Dia sanggup tak semayang, janji dia puas semayang. Dia sanggup tak semayang, janji dia puas. Nak jaga puas, akhirnya tak semayang. Sopak. Naik orang nombor 2. Orang nombor 2 kata, akak tak apa akak, dalam masjid banyak kain telekung akak. Lagi akak tak pakai, busuk, kata dia. Biarlah akak qada di rumah. Dalam konon-konon nak menjaga kepuasan mutu semayang, akhirnya langsung dia tak semayang. Baik, yang ke-6. Hendaklah jauh, dia kata tadi, jangan bercakap. Dan bercakap kedua-duanya kerana sesungguhnya Allah murka atas kejadian itu. Nabi larang cakap. Dalam tanda cakap. Habis tu ustaz, kalau cakap dengan handphone ustaz, sama. Dalam handphone. Tengah duduk tu handphone bunyi. Kering-kering, kering-kering. Halo? Guna jamban ni. Kita boleh dengar. Kita ingat dia cakap dengan kita. Halo? Ya. Kita ingat dia cakap dengan kita. Rupanya dia cakap dengan handphone dia. Yang tu kita terkenal dah sekali. Kita ingat dia kenal kita. Halo? Ya, ya. Halo? Kat mana? Sebelah lah. Sebelah apa? Rupanya dia cakap dengan handphone. Subhanallah. Jadi carilah tempat yang sesuai sikit untuk cakap tu. Baik, kemudian hendaklah jangan berqada hajat pada air yang tenang, lombong-lombong, tasik-tasik, kolam-kolam. Bukannya bergerak kolam tu. Duk melilau je najis tu. Pusing ke sana, pusing ke sini. Jangan. Nak buang air yang mengalir. Dan pada air yang melaut banyak dengan sekira-kira tiada menjijikkan perasaan. Naha anil bauli fihi. Nabi menegah daripada berkencing pada air yang tenang. Riwayat termasuklah berak, bahkan lebih dijaga lagi berak. Macam kita dalam tandas kita tu air tenang tu. Dalam mangkuk tandas kita tu kira air tenang tu dia. Duk cokoh je air tu. Sebab tu bila dah buang, tolonglah pam. Ini saja yang tidak mau pam. Saya dah sebut dah malam semalam. Saja dia nak pedajir orang di situ. Bila dia nak keluar tandas tu, dia tengok orang. Ada ke tidak? Tak ada orang dia keluar. Kalau ada, dia pam. Jahat orang macam ni tuan-tuan. Senyembang dengan satu budak hak cuci tandas di Sungai Buloh. Saya kata, abang, selama abang kerja sini macam-macam jumpa abang orang tandas ni. Macam-macam cik oi. Tak larat lah. Jaga panggil orang ni, sakit hati pun ada. Ada tu Cina tu encik, dia berak dia saja tak pam. Saya lama ada aim tu, dia dribble lori. Hari tu dia mai, saya tengok jamban dia, saya tunggu ya. Dia keluar jamban, saya cek jamban dia terus. Dia saja tak pam cik tu abang buat apa. Saya ambil take dia, saya balik dekat dia. Memang dia jahat tak? Ni encik, saya geram dia encik. Oh no, Sungai Buloh punya orang tuan-tuan. Tu dekat Sati Samuri Sungai Buloh. Dia kenapa tu? Tu encik tak kena buat abang, tak kena buang kerja kan? Tak, tak pilih dia nak buang-buang gaji kan mahal pun tak. Dia kata dia tak larat lah.
Memang dia duk aim dah. Budak ni main berak aja mesti tak juri. Mesti tak pam. Tangan boleh basuh, lantak lah pegang najis pun. Tapi hati tu. Lepas tu ustaz encik, dia tak buat lah encik. Ni kita jaga. Dah. Lepas tu kita nak salam dengan dia. Susah hati. Ya, saya cukup susah hati tuan-tuan. Tuan-tuan jaga-jagalah dah. Tangan kanan ni tangan untuk bersalam, kan? Dia jaga-jagalah. Saya ni berceramah ni merata-rata. Macam-macam orang saya jumpa. Dah tahu dah tangan tu nak bersalam dengan orang. Yang duk korek hidung tengah kanan saya apa? Nah, saya susah hati tuan-tuan. Duk depan tu korek hidung. Setengah jari ni. Dekat dah habis jari anak ni. Dia masuk. Sagi nak salam aku, ya Allah, lemahlah tuan-tuan. Sagi dia nak salam, dalam hati sudah kata, sagi dia nak salam aku, ya Allah. Tak sambut sekali lagi, dia terasa tu je sebuah salah. Tapi saya fikirkan tak apa, sebab ramai akan bersalam dengan saya kan. Jadi lepas saya salam dengan dia, cepat-cepat saya sapu orang lain. Tuan-tuan kena jagalah. Khususnya tuan-tuan ni yang berniaga. Bila korek hidung, korek telinga ke apa-apa, basuh tangan. Dikira tuan-tuan ni mudarrib, peniaga yang jahat. Bila tuan-tuan pegang satu benda cemar, tuan-tuan tak basuh, kemudian tuan-tuan buat makanan pada orang, tuan-tuan dipanggil jahat. Tak ada pelanggar duk menung korek telinga. Korek telinga, datang orang. Ahmad, mi rebus satu. Siap. Tak basuh tangan. Yang itulah korek ini, yang itulah korek ini, garu panau. Kadang-kadang pergi putih jerawat kat cermin. Kadang-kadang pergi duk garu putih tu. Keluar darah meleleh. Pukul-pukul. Ahmad, saya tarik satu. Siap. Tak basuh tangan. Subhanallah. Tuan-tuan boleh jaga ke benda tu? Kadang tarik bulu hidung, tarik. Dia orang goreng satu. Siap. Goreng. Sebab tu makanan yang lebih kita yakin, makanan ni kita buat sendiri. Isteri kita masak, suami kita masak, kita makan. Mesti bersih punya orang. Kita hanya nampak cantik di luar kedai. Lampunya liklak-liklak. Duk suluh lauk. Bersihlah, pinggan berkilat-kilat. Cuba pergi ke dapur. Cuba pergi ke dapur. Sebelum ayam tu dimasak kari, ayam tu letak di mana? Di lantai. Nak masuk ke tandas, langkah ayam dulu. Baru masuk tandas. Keluar daripada tandas, langkah ayam dulu. Ayam duduk in between di situ. Air basuh najis pun keluar ayam, air kencing pun kena ayam. Ayam tu lah dipotong. Tak basuh, tak basuh. Digoreng. Buat ayam goreng. Kita pun tarik. Wah, berperisa. Ngap. Baik kita buat sendiri di rumah. Lebih kita yakin tuan-tuan. Ya, lebih kita yakin. Tambah-tambah zaman sekarang. Kebersihan dah hilang. Orang tak kisah lah. Orang sekarang bukan takut kebersihan pada Allah. Orang sekarang takut kebersihan pada penguatkuasa kementerian. Penguatkuasa Dewan Bandaraya. Kalau dia jaga kebersihan kerana Allah, semua dia jaga. Tapi kalau dia tunggu penguatkuasa aja, maka dia banyak menipu orang. Penguatkuasa tak ada, tak ada lah bersih dia. Penguatkuasa ada, barulah dia bersih. Kerana diajar hanya takut pada penguatkuasa, tapi tidak diajar takut pada Allah. Kenapa tiap-tiap kali Jumaat diajar ittaqullah? Takutlah pada Allah. Takutlah pada Allah. Itulah pengajaran paling baik. Buat kerja apa pun takut pada Allah. Nabi menyuruh takut pada Allah. Allah menyuruh takut pada Allah. Tapi kita tak disuruh. Kita hanya disuruh takut pada polis. Polis buat roadblock, baru tarik tali pinggang. Tak ada polis, buang balik tali pinggang. Relax. Aksiden, dia aja hanya takut pada polis. Naik motor, pakai helmet. Pasal apa? Roadblock, polis, pakai helmet. Tarik cekang-cekang. Tak ada polis, dia buang helmet. Buang raga motor. Relax. Jatuh motor, pecah kepala. Sebab dia aja hanya takut pada polis. Tak ada polis, tak ada. Cuba kita diajar takut pada Allah. Bila takut pada Allah, ittaqullah, di mana-mana pun kita akan jadi orang yang takut pada Allah. Baik, jangan berqada hajat, bukan. Jangan yang ke-9.
Jangan apa tu? Tulisan tak jelas di sini. Padanya pa tu ya, pa. Tolong yang mana Jawi tolong tuliskan. Jangan pada. Jangan pada air yang sedikit kerana menjijikkan perasaan. Jangan pada tempat angin yang bertiup mata angin supaya tidak dikembalikan kepadanya percikan najis dan tidak mendatangkan bau yang kotor. Ya, belaga angin mercik balik pada kain atau seluar. Jangan pada tempat yang keras, yang dinding-dinding ni, sebab dia akan mercik balik kepada kita, akhirnya jadi najis. Buanglah elok-elok. Banyak orang bila masuk tandas, kaki seluar tak diangkat, ditala pula kencingnya pada dinding yang keras, mercik balik, kena kaki seluar, dia bawa semayang. Bila nak sah semayang ni? Lipatlah. Sebab tu kadang-kadang baik kita pakai kain. Boleh selak kain. Seluar nak selak mana? Orang perempuan pakai seluar jin masuk tandas. Apa kejadah tuan-tuan? Dah lah seluar jin ketat pula tu. Nak kencing macam mana? Laki boleh gagah lagi. Ni kena fikirkan dalam bab. Saya tengok orang perempuan duk pakai seluar ketat-ketat ni macam tak kencing je. Tak pernah fikir ke satu hari nak masuk tandas? Macam mana? Orang Islam ni orang yang berfikir sebelum dia berjalan. Sebelum dia keluar rumah, dia akan tengok pakaian dia dulu. Pakaian ni membolehkan semayang tak? Bila boleh, baru dia pakai. Itulah orang Islam. Hidupnya hanya berfikir untuk ibadat. Kita nak mesyuarat pukul berapa? Boleh waktu tu tak ada waktu semayang. Cantik pukul 9 pagi, elok. Kenapa mesyuarat pukul 2? Pukul 2 ni dah kita sembahyang Jumaat pun habis pukul 2. Kenapa perlu pukul 2? Janganlah buat pukul 2, ni hari Jumaat. Orang Islam ni dia fikir macam itu. Kenapa kenduri kahwin pukul 12 pukul 3.30? Sembahyang asar macam mana? Sembahyang Zuhur. Kenapa tak buat kenduri kahwin pukul 9 pagi? Macam sekarang ni kan senang kalau buat kenduri kahwin. Sekarang ni sembahyang tak ada, Zuhur tak ada, apa tak ada. Cuba tuan-tuan bulan 3 ni buat kenduri kahwin jam 9 pagi sampai pukul 12. Tulis besar-besar dalam kad. Jamuan 9 pagi hingga 12 tengah hari. Siapa lewat, makanan habis. Tulis itu. InsyaAllah semayang selesai, Zuhur selesai, tukang hidang selesai, tukang basuh pinggan selesai, semua boleh semayang. Tapi kalau kita buat waktu semayang, banyak benda kita akan terganggu. Baik, kemudian, dan jangan pada tempat yang, dan jangan pada lubang. Naha sallallahu alaihi wasallam an zalika. Janganlah kencing, buang air besar pada lubang-lubang, kerana ada makhluk lain di dalam lubang itu. Lemas nanti dia. Ada kala jengking, ada ular, ada ulat, ada tikus. Tuan-tuan pergi kencing dalam lubang tu pula. Buatnya dia lemah, dia terkejut. Dia keluar, dia patuk tuan-tuan tu. Tak paksa aja. Sebab tu dia kata, ataupun haiwan yang kuat membahayakan orang yang mengqada hajat. Kalau boleh mengelak, boleh juga. Kalau dia duduk buang air besar situ, dia patuknya punggung, jenuh, mampus tuan-tuan. Dia ada rumah dia. Tambah ular, dia duduk dalam lubang. Dia duduk dalam lubang, waktu panas-panas, dia duduk dalam lubang. Sekali dia nak keluar air, dia cari air. Maka Rasulullah tak bagi kita buat macam itu. Dan jangan di tempat berteduh. Tu tempat tunggu bas, wakaf-wakaf pondok tu. Jangan tempat orang santai-santai. Jangan pergi duduk buang di situ. Tak ada adab, tak ada sibik langsung. Dikencing tempat orang tunggu bas. Macam-macam tuan-tuan cuba tengok orang tunggu bas. Busuk ya amat. Kadang-kadang bawah terowong pejalan kaki. Atas jalan raya, bawah terowong pejalan kaki. Ya Allah. Bau ni, hapak, hancin semuanya ada. Penin kepala. Nasib baik ada baju, kita tutup muka. Tu subhanallah.
Apalah tak ada civic langsung tuan-tuan. Kita ni patut makin maju, makin merdeka. Makinnya ada civic ni tidak. Makin kotor. Ditulis macam-macam bawah tu. Ditulis macam-macam tempat tu. Ataupun jalan ke air, mata air, ataupun di jalan. Sabda Nabi, ittaqul mala'in as-salas al-birad fil mawarid wa qari'atit tariq wa zulli. Kata Nabi, takutlah olehmu akan tempat-tempat laknat yang 3. Jaga-jagalah bila melalui 3 tempat ini. Yang pertama, buang air, berak di jalan air. Buang air di tengah jalan. Dan buang air di tempat berteduh. Siapa yang duk buang di 3 tempat ini, orang ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh para malaikat. Yang ke-14, hendaklah ia memutuskan kencingnya dengan seumpama berdehem-dehem. Baik laki-laki, baik perempuan. Ataupun dibuat-buatnya berjalan. Oh, kena melompat-lompat dalam tandas, Ustaz. Kalau dengar melompat tu boleh putus air kencing, melompatlah. Ya, melompat-lompat dia dalam tandas. Tak apa. Orang sebelah pun takut. Apa pula ni? Ya, lain macam ni. Kadang-kadang orang malu nak berdehem. Tambah orang perempuan, dia malu nak berdehem. Dia bila berdehem, orang sebelah kata, shh, malu buang. Sedangkan Nabi suruh buat. Takut nanti bila semayang, air kencing keluar. Najis kita. Baik, haram buang air di atas barang makanan yang dimakan manusia. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Jangan duk kencing atas roti. Jangan duk buang air besar atas nasi. Dan juga haram atas sesuatu yang dihormati seperti nama Allah, atas tulisan yang ditulis nama Allah, atau di atas masjid. Dalam masjid dikencingnya. Tuan-tuan cuba tengok tu, hak dia masjid haram tu. Haram tak haram dia kata. Nak turun di bawah malah dia pergi ke belakang, dia kencing di belakang. Tok Arab ni tuan-tuan. Kita dia dengar Arab bangga habis lah. Padahal teruk depa pada kita ni. Kita orang Melayu ni bila nak pergi tandas turun jugalah sikit-sikit lutut pun. Depa ada dia cari air Zam-Zam pergi ucu-ucu letak. Dia pengotor hidup tuan-tuan. Tok Arab ni malah. Ya. Baik. Kemudian dan haram juga lagi menghadap kiblat dan membelakangkannya jika di padang pasir. Nampak tu? Jika lapang. Jika ketiadaan dinding yang menutupi kira-kira 2/3 hasta. Kalau lapang itu haram lah. Tetapi jika ada binaan, tiada haram. Seperti disediakan baginya qada hajat. Ada dinding. Dan juga di padang yang telah berdinding yang 2/3 hasta tingginya. Hukumnya menghadaplah ke mana-mana pun tak apa. Sebab dah ada dinding, ada pintu. Masa itu tidak lagi dikira haram. Tak usahlah bergaduh. Orang yang bergaduh ni orang bodoh ya. Duk bergaduh masalah tandas menghadap kiblat. Bila dah ada dinding dan pintu, menghadaplah ke mana-mana pun. Baik. Sabda Nabi, apabila kamu datang hendak buang air besar, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan jangan belakangkan kiblat. Sama ada buang air kecil atau air besar, tetapi hendaklah kamu menghadap ke timur ataupun ke barat. Dan Nabi berkata lagi, bahwasanya Nabi berqada hajat di rumah Siti Hafsah menghadap ke arah Syam dan membelakangkan Kaabah. Hadis muttafaqun alaih. Maka ditanggungkan oleh ulama akan hadis yang pertama ini. Haram membelakang dan menghadap kiblat jika di tempat yang lapang. Tetapi harus menghadap ke arah mana pun, di mana-mana
tempat jika disediakan tempat yang khas untuk buang air besar dan air kecil. Baik, habis tentang adab-adab membuang najis. Habis dah ya. Baik, bulan depan kita akan masuk bab najis pula. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi yang pertama, ada soalan? Ada masalah? Baik, kita akan masuk balik jam 5 minit sebelum pukul 10.55 lah ya. Baik, insya-Allah kita akan sambung kitab Muhimmah fil Ilm al Hadis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.